Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi sembang petang. Untuk kali ini saya nak berbual-bual dan bersembang dengan seorang kaunselor kita lah tentang satu tajuk yang saya ingat ramai juga tanya-tanya sama ada ini kaedah yang patut atau tidak dalam kita mendidik anak-anak kan. Iaitu wajarkah kita merotan anak-anak? Ini persoalan yang saya ingat selalu dibincangkan. Tetapi kita nak bincangkan dengan keadaan situasi sekarang lah. Yang tadi kita dah tengok sedutan satu telefilm cerita Rama TV3 bertajuk Amanat yang baru kalau tak silap saya Sabtu lepas yang baru ditayangkan, dan itu adalah bagi saya macam tipikal masyarakat Melayu. Memang begitulah cara kita mengajar anak dalam mengaji ke dalam pendidikan yang lainnya kan. Jadi untuk hari ini saya tertarik daripada telefilm tu menyebabkan saya tanya-tanya, adakah kaedah merotan ini dalam, kalau tengok dalam filem tu akhirnya Hasan menjadi orang yang orang kata baiklah, berjaya lah pada akhirnya, tapi selepas melalui liku-liku kehidupan yang mencabar bagi diri dia lah. Tapi adakah itu sesuai dalam keadaan zaman sekarang, dalam keadaan situasi yang telah berubah dan macam-macam. Jadi hari ini kita akan bersama dengan tetamu undangan saya yang saya baru kenal awal tahun lalu. Awal tahun ni di mana sama-sama kami belajarlah dalam satu teknik psikoneurologi ni. Dan saya perkenalkan Puan Mahyana Mokhtar. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dari mana? Sihat alhamdulillah. Macam mana dengan ni jadual, nampak macam agak sibuk juga dengan macam-macam aktiviti. Dia work from home kan. Rupanya work from home ni suka hati kita nak ubah jadual kita dengan jadual office, dengan jadual anak-anak. Subhanallah, Masya Allah. Padat dan menyeronokkan. Macam mana dengan kita bila saya undang Puan kan untuk kita bincang tentang merotan ni, rasa satu topik yang penting ke? Sangat penting. Saya bila Cik Suhal ajak ni, saya teringat saya kena rotan dulu-dulu tu. Oh, memang pernah merasa kan? Samalah, saya pun pernah merasa juga. Tapi arwah abah saya ni dia lain sikit. Dia saya macam mana ya, kami 12 beradik dari ibu abah yang sama. So 12 beradik ni, kakak, saya. Saya nombor 3, bawah saya ada lelaki, lepas tu perempuan. Ada 9 adik. So kakak sulung saya ni dia rajin. Kakak nombor 2 ni dia rajin belajar. Bila mak atau abah sebut, panggil je, dia terus pergi. Lepas tu saya ni nombor 3 in a row. Umur saya setahun saya dapat adik. Setahun lebih saya dapat adik lelaki. Kemudian bawah tu lelaki lagi. So perangainya dia lebih kepada macam ikut jantan punya perangai lah. Panjat pokok, main lawan-lawan, gaduh-gaduh, macam gitulah. Membesar dalam keadaan tu. So bila dah macam tu perangainya, ada masa kena. Cuma apa yang trigger yang buat saya kena tu, saya tak ingat apa insiden dia. Yang saya betul-betul ingat adalah arwah abah dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut Bismillah tu kuat. So sampai sekarang saya ingat Bismillah dia yang kuat tu. Saya tak ingat dah kena rotan kenapa ya. Dan saya ingat saya sekali tu je dia rotan. Tak pernah selepas itu kena rotan. Sekali. Dan dia meninggalkan kenangan. Dulu mungkin pahit lah. Sekarang ni kenangan tu dah jadi makin lama makin manis kan. Kita merindui cara arwah abah tarbiyah. Arwah abah sebenarnya tak pernah tinggi suara. Dia sangat sangat cara dia tu sangat lembut lah. Sangat berhikmah. Contohnya kan, kalau misal kata hari nak hujan, lepas tu kain belum angkat kan, dia kata kain tu belum angkat lagi ya. Dia tak cakap suruh kita angkat. Kalau kita buat tak tahu, kita main, dia pergi ambil bakul dia yang angkat. So banyaknya modeling.
bilhal lah dengan cara dia. Itu sama macam ayah saya juga tu. Apa dia? Cuma sama macam ayah saya juga. Cuma kalau ustaz dekat sekolah, guru besar dekat sekolah rendah pun memang saya dah merasa semua rotan-rotan dia. Saya tak rasa, alhamdulillah. Dan bila kita dah rasa rotan tu, kita rasa macam satu kaedah yang sesuai juga, macam berkesan dah bagi kita, dia satu pengajaran yang baik untuk diri kita. Sifir, saya pernah kena cubit perut oleh cikgu matematik. Darjah berapa tu? Cikgu Mohtar. Bukan bapak saya lah, cikgu Mohtar lain. Pernah kena cubit dengan dia sebabnya hafal sifir salah. Tapi lepas tu ingat terus sifir. Jadi dekat situ yang dia jadi bagi kita mungkin ibu bapa yang muda kan, yang pernah melalui zaman tu, kita merasakan kita berkesan dengan cara tu. Jadi hari ni kita boleh juga buat dan kita teruskan amalan ni. Macam mana? Nak Puan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pasal isu rotan ni lah sebenarnya saya nampak kalau kita nak relate dengan kisah amanat ni. Kalau kita relate dengan kisah amanat ni, sebenarnya bapak dia punya amanat yang bagus. Bapak dia ada intention atau niat yang bagus terhadap anak dia. Dia nak amanat tu anak dia jaga Quran, dia nak amanat tu biar anak dia sebenarnya jadikan Quran tu panduan hidup, pedoman hidup, dan hidup jadi terarah bila kita jaga Quran. So niat dia sangat baik. Cumanya macam mana dia nak salurkan niat tu supaya anak-anak dia faham kepentingan betapa pentingnya jaga Al-Quran, betapa pentingnya kita menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup. So dekat situ saya nampak cara penyampaian, macam mana nak sampai matlamat tu yang dia ada, amanat yang dia ada tu, macam mana nak bagi anak dia faham dan anak dia rasa bersama-sama untuk capai matlamat yang itu. Sebab pada saya yang kita belajar pun sebenarnya apa-apa pun matlamat, dia kena penuhi 3 syarat baru dia boleh capai betul-betul. So yang 3 syarat tu dia ada 3 P. P yang pertama adalah positif. So niat bapaknya adalah sangat positif. Niat ayah dia terhadap Hasan dengan Hussein anak dia tu positif. Kita dah tahu dia nak anak dia jadi qari, utamakan Quran dalam kehidupan, jadi panduan. Positif. Yang kedua adalah present. Dia nak anak dia sekarang ni belajar. So benda tu benda sekarang, bukan masa depan tu. Saya pernah jumpa student, dia kata ini di MIAT lah. Saya kaunselor di MIAT. So ada case student datang MIAT, dia duduk sebut pasal impian dia. Dia nak ada airline sendiri. Saya kata wow, bagus ada airline sendiri. So macam mana persiapan you nak buka airline you tahun bila tu kan? Lepas tu dia cakap, dah panjang sembang ni, dia kata, tak tahulah tahun tu saya hidup lagi ke tak. Kalau masa tu saya dah tak ada, mungkin anak-anak saya boleh sambung impian saya. So itu nampak tak present lah. Itu entah angan-angan tak ke depan, macam tak ada base yang boleh pegang kan. So amanat Bapak Hasan Hussein ni, amanat dia present. So okey sebenarnya amanat tu present. Cuma yang ketiga adalah sama ada dia tu personal atau tak. Yang ketiga, nak jadikan matlamat tu kita boleh capai, yang kita boleh betul-betul all in dan struggle all out untuk capai adalah sama ada matlamat tu personal. Kita buat sebab kita nak buat. Memang bapak kita sarankan kita dan kita pun tahu dan kita faham bila kita jadikan Quran tu panduan hidup, insya-Allah kita tak akan terpesong, kita tak akan jadi karut lah. Maksudnya kita akan follow straight path sebab kita punya niat semuanya nak ke syurga insya-Allah. So yang itu the loss. Personal tu the loss. Hasan Hussein tak nampak, Hasan lah especially yang sulung tu kan. Dia tak nampak sebenarnya dia nak ikut amanat tu personal. Dia yang nak, tak nampak. Dia nampak bapak dia yang nak. Dan itu dari segi 3 syarat yang itulah. So kalau kata boleh penuhi 3 yang ini, insya-Allah boleh capai. So ibu ayah sekarang, kalau kita adalah amanat kita lah, kononnya amanat kita kan, untuk anak kita nak jadi hafiz Quran ke, contoh ramai mak ayah yang nak anak dia jadi hafiz Quran, ataupun dia nak anak dia professional ustaz. Professional ustaz.
So anak dia mungkin hafiz Quran ke belajar sekolah agama tapi dia jadi engineer atau dia jadi pilot. Sambil-sambil dia bawa kapal tu dia boleh juga bagi tazkirah ke apa benda lah contohnya. So sejauh mana apa yang kita nak sampai dekat anak. So dia ada cara macam mana nak kasih sampai sebenarnya. Okey. Kita kena, itu kita nak tahu tu. Ada cara macam mana nak ngam gitu. So, Lain biasa anak. Kadang-kadang mak bapak tu dia sebab dah melalui banyak pengalaman dan sebagainya. Dan dia merasakan ini sesuai untuk anaknya. Kan? Mungkin antara lain sebab cita-cita dia tak tercapai, dia nak anak dia sambung cita-cita tu kan. Tapi anak betul. sendiri mungkin ada memendam rasa ke, dia tak faham, dia terpaksa. Tapi ada setengahnya, mungkin dia dalam terpaksa tu akhirnya nanti bila dia berjaya, dia rasa inilah laluan yang betul ayah aku pilih kan. Kan? Bila dia jadi tadi Cik Suhai sebut cita-cita tak tercapai, kemudian salurkan pada anak-anak. Saya ingat arwah ibu. Dia ni kiranya pelajar terbaik lah dekat sekolah. Kemudian dia nak pergi Universiti Gajah Mada untuk sambung belajar dekat Indonesia. Kemudian orang dulu-dulu kan, so mak dia suruh kahwin. Kahwin pula dengan sepupu. Tak boleh nak cakap apa, okey kahwin lah. So itulah mak bapak kita orang. So bila dia, ibu kahwin umur 17, abah 28. So gap diorang banyak. Okay, 11 tahun punya gap. Ya, betul. So bila begitu, mak kata dia tak dapatlah belajar lah apa benda semua ni. So dia salurkan buat belajar tu dekat anak-anak. So dekat rumah kita membesar tak ada TV. Kita membesar sangat banyak buku, nak beli buku apa memang beli buku, langgan majalah, beli surat khabar semua banyak. So bila adik-adik yang generasi-generasi ke belakang ni, adik yang ke 7 ke 8, masa nak SPM dia kata banyak isu semasa, kena tengok TV, gitulah di convince mak abah, masa tu baru beli TV. So dia kata dia tak sampai hajat dia nak jadi pensyarah, nak jadi cikgu, dan dia salurkan kepada anak-anak, mana tahu anak-anak ni belajar rajin-rajin nanti boleh ajar orang, boleh bagi manfaat dekat orang lain. So adik-beradik saya, kakak diorang cikgu, ada adik cikgu juga. So alhamdulillah lah, itu tercapai bila kita nampak niatnya murni dan kita rasa itu personal, kita boleh ambil. Kita pun nak jadi macam nak jadi macam apa yang mak nak, macam tu kan. Okey, balik pada cerita Hasan Hussein dalam amanat ni. Bapak dia ada amanat, tapi sebenarnya amanat tu tak sampai kepada anak-anak Hasan Hussein ni secara ngam. Seolah-olah bapak tu punya cara ada boleh diimprove lagi. Bapak tu seolah-olah tak kenal anak tu punya PL perangai. Kalau overall kita tengok kan, kalau saya relate dengan profil anak lah, kan kita belajar dalam NLP profiling, dia ada visual, auditory, kinestetik, digital. So kalau tengok VAKD ni, VAKD tu sebenarnya kalau nak tengok ada dalam buku ni. Pernah tengok tak buku Comel ni? Saya dah pernah tengok. Mungkin pertama kali. Okay. Buku seronoknya mendidik anak dengan kaedah NLP ni. Dalam ni ada profil anak, macam mana nak kenal profil anak tu, visual ke, auditory ke, kinestetik ke, digital ke. So si Hasan ni, kalau kita observe betul-betul, dia ada suara sebenarnya. Suara dia lebih sedap daripada Hussein, adik dia. Dia ada suara, kemudian dia suka nyanyi. Kalau siapa yang tengok full video tu, ada yang dia nyanyi la 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 la, lepas tu kena marah kan. So dia suka nyanyi, dia kata aku bukan nak jadi Cory lah, aku nak jadi penyanyi lah. So yang itu sebenarnya dia ada talent dia dari segi auditori. Dia suara dia sedap didengar, dia ada suara. Kemudian dia suka main, suka seronok, suka enjoy. So itu mungkin kinestetik punya elemen ada dekat dia. Orang kinestetik dia cepat merajuk juga, dia melawan juga. Orang kata jangan. Nah itu yang dia nak buat. Macam gitu. So tercabar sikit lah ibu ayah dengan anak kinestetik selalunya. Kalau Hussein, adiknya, Hussein saya nampak dia ada auditori juga. Dia suara dia sedap juga. Dia boleh ngaji. Cuma dia ni jenis yang bapak dia cakap dia ikut. Kemudian dia
bab belajar Hussein tak ada masalah, dia rajin belajar, dia perform apa semua. So bila yang perform belajar tak payah suruh ni, ini sebenarnya profil digital. So si abang Hasan ni dia auditory kinestetik, si adik auditory digital. So dia ada elemen tu. So ada persamaan tapi ada sikit perbezaan. So yang macam mana sebenarnya cara kalau kata kita ada ibu ayah yang sekarang lah ada amanat nak disampaikan pada anak, macam mana kita nak sampaikan pada anak yang macam ni. So kalau anak auditori, kita kena ada storytelling. Kita cerita, ayah ni nak sangat anak-anak ayah ni jadi hafiz Quran. Kenapa ya? Sebab kalau kita tengok kisah Rasulullah, kisah sahabat, lepas tu boleh cerita dengan dia kalau kita baca Quran 1 huruf 10 pahala. Kalau 10 huruf dah kali berapa? Kalau kita hafal 1 Quran ni dalam dada kita, fadilat dia macam-macam. Kalau kita dibangkitkan besok dalam dekat akhirat, kita ni bercahaya macam cahaya matahari. Itu yang biasa kita dengar lah dalam kisah, dalam hadis. So kalaulah si ayah boleh bercerita tentang fadilat-fadilat itu, cerita tentang kelebihan, cerita tentang kalau kita ni ada agama, kalau kita ni berpaksikan Quran dan hadis, sebenarnya hidup kita ni tak akan terpesong. Kadang kita fikir macam-macam kita nak buat dalam dunia ni. Cuma kita boleh fikir, ini Allah suka ke tak suka? Ini dalam Quran bagi guidance macam mana? Kita tak akan sesat selama-lamanya selagi kita ada panduan yang kita jaga. So sebenarnya boleh storytelling, boleh sembang. Dan kalau kita ikut cerita amanat ni, bapak dia tak sembang banyak. Bapak dia jenis yang muka garang, tegas, cakap dengan anak sepatah dua yang wajib je dia nak cakap. Lepas tu tangan dia cepat. Typical bapa tak begitu? Dia saya nampak parenting ni bukan ilmu yang diperturun lah. Parenting ni ilmu yang sebenarnya kita kena belajar. Satu Imam Al-Ghazali kata didik anak kamu ikut zaman kamu. Kita bukan didik anak kita ikut zaman dulu-dulu punya cara didikan. Mungkin tak sama. Dulu tak banyak influence media massa, dulu tak banyak influence mungkin TV ke apa benda, tak banyak influence dari kawan-kawan yang macam-macam. Sebab kita pergi balik sekolah, pergi ngaji, lepas tu pergi sungai, mandi sungai, main macam tu. So ruang lingkup kita kecil. Sekarang ni ruang lingkup kita satu dunia, semua benda ada kan. Jadinya bendanya tak sama. Jadi bila tak sama, kita kena berepo dengan anak tu lebih dekat. Bagus kalau kita tahu profil anak dan kita boleh didik dia dengan cara dia. So macam contohlah, saya ada 3 orang anak. 3 orang anak ni dia profil dia masing-masing bukan sama. Dia ada yang lain-lain dia. So kalau kata dengan adik ni nak cakap, kita boleh cakap. Tapi kalau tulis sebagi, dia simpan benda kita tulis tu. So visual element tu ada. Kalau yang kinestetik, anak saya nombor 2 kinestetik tinggi. Dia artistik, suka lukis, suka buat macam ukir benda kecil-kecil tu kan. Macam batang aiskrim tu dia boleh ukir jadi benda lah. Sekecil-kecil tu pun dia boleh buat. So dia sangat kreatif. Cuma dari segi bab belajar ala gini lah. So anak yang kinestetik dia perlu perhatian lebih, dia perlu banyak sentuhan. So anak kinestetik bila kita sentuh dia sebenarnya sentuh hati. Cuma si Hasan ni bapaknya sentuh dengan gotan terus. Kesentak terus budak tu. Kalau bapak tu sentuh peha ke, sentuh bahu ke, kau ngaji macam mana? Kau fokuslah sikit. Contohnya lah kan. So dia mungkin terasa dalam hati dia yang sebenarnya bapak dia care dengan dia. Bukan sekadar nak marah. Anak kinestetik ni maksudnya sentuhan tu penting ya? Sangat. Okey. Dia beza tau. Saya ini nak cerita pasal buku Miracle of Heart ni. Buku ni saya dapat dari Ibu Meli Puspitasari. Dia satu coach NLP yang hebat. Dia hipnotis, psikologis juga. Dia, kalau tak silap saya, dia punya specialist dekat bahagian sama ada penyalahgunaan dadah ataupun kriminologis macam gitu. So apa yang saya belajar dari buku ini adalah Miracle of Heart ni. Apapun isu anak tu, peluk boleh jadi penawar.
Sebab bila kita peluk, kita rasa kita ada perlindungan, kita rasa kita disayangi, kita rasa orang bagi perhatian dekat kita. Dari segi fiziologi pun sebenarnya bila kita peluk, kita jadi tenang. Bila anak kita dipeluk, dia pun rasa tenang. Kan? Saya teringat Datuk Fazilah Kamsah. Dia kata peluk berapa kali sehari boleh panjangkan umur suami, isteri. Alamak, saya tak tahu. Alamak. Itu dia selalu sebut, boleh cari tu. Datuk Fazilah Kamsah pernah dulu dia bercerita tentang rahsia di sebalik pelukan tu, boleh panjangkan umur. Sebab kita relax, kita tenang, kita tak ada stress, tak ada anxiety. Dan hidup kita happy, kita tak adalah cepat mati sakit jantung ke apa benda, na'udzubillah lah. Ni pun kalau maknanya sekarang ni untuk kita mendidik anak tu, setiap anak berbeza lah. Maknanya kita kena tahu dulu watak dia. Iya. Dan caranya macam mana untuk kita tahu? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu sangat ni. Okey, contohlah anak visual. Macam mana kita nak kenal anak tu visual? Anak visual ni senang je. Dia suka melawar. Pakai baju warna terang-terang. Dia suka tanya, cantik tak? Nampak okey tak? Abah nampak macam mana ya? Dia guna perkataan nampak. Handsome tak? So kita tengok adik lelaki saya 3 orang. Dia ada dalam tahap-tahap umur dia, kadang rambut macam ni. Kak cik handsome tak? Okey tak? Baju ni cantik tak? So kalau yang visual dia tanya macam mana respon mata kita terhadap apa yang dia buat lah. Yang visual ni dia kemas. Kalau kita tengok bilik anak visual kan tersusun. Kita tak payah suruh dia kemas. Dia tahu macam mana nak kemas bilik dia. Elok je. So dengan anak visual ni, cara kita deal dengan dia, kena benda yang dia boleh nampak. Kita dah cakap dah, tapi kita boleh kalau kata ambil kertas tulis, ada lagi okey. Ataupun contoh, ini saya pernah cerita dalam live yang sebelum ni saya buat. Contoh ni, kisah ni saya dengar daripada Prof. Muhaya. Satu ibu yang sangat busy, dia keluar pagi-pagi subuh, anak belum lagi bersiap nak ke sekolah. Dia keluar pagi-pagi subuh, kemudian dia balik dah malam. Begitulah setiap hari. Ibu A. Ibu B sama juga, dia keluar pagi-pagi subuh tu, kemudian dia balik rumah malam. So dalam keadaannya macam sangat busy, sangat kritikal lah. So anak-anak dia masing-masing A dan B ada anak-anak yang tengah membesar. So si ibu A ni, dia satu masa dia rasa sangat bersalah dengan anak dia. Majlis pencapaian kat sekolah dia tak sempat pergi sebab ada meeting penting. Lepas tu ada majlis anugerah tak dapat pergi, ada majlis apalah dia tak join lah. So dia rasa sangat bersalah lah dengan anak dia. So dia ambil satu hari dia ambil cuti. Dia duduk rumah, dia kemas, dia masuk bilik setiap anak dia pergi dan cuba feel anak tu macam mana. So dia masuk satu bilik anak dia ni, dia tengok sticky notes penuh dekat dinding. Depan meja, dia tampal sticky notes tu. Sticky notes tu adalah message ataupun macam love notes lah yang mak dia letak atas bekal. Mak ni sedia bekal untuk anak dia. Walaupun dia tak sempat jumpa pagi-pagi, dia sediakan bekal, dah masuk sorang-sorang, dia letak sticky note. I love you, belajar elok-elok, keep your good work. So ada message setiap hari, ada message positif atas bekal anak dia. So bibik cuma bagi je lah anak tu masuk dalam beg, bawa pergi sekolah selepas sarapan. So ibu yang ini, dia tengok kemudian dia rasa, tak sangka lah pada dia biasa je sticky notes tu. Dia tulis ingat anak dia buang sekali dengan buang tulang ayam ke, buang sisa-sisa makanan ke. Rupanya anak dia simpan. Okey lah. So bila balik sekolah, dia masak sedap-sedap, tunggu anak dia balik dari sekolah. Dia kata dia tak pernah ada feel ataupun dah lama tak ada feel hidang anak makan tengah hari sama-sama macam itu hari sekolah. So dia masak sedap-sedap, dia hidang anak dia, lepas makan tu dia sembang. Dia kata anak-anak pelik kenapa mama ada kat rumah. Anak-anak pun seronok. Dia kata mama sebenarnya saja ambil cuti hari ni sebab mama rasa bersalah, minta maaf lah. Selama ni mama sibuk kerja, tak sempat nak tengok kamu semua. Lepas tu anak dia tu kata, tak apa mama, kita orang tahu mama memang sayang kita orang. Kita orang tahu mama sayang sebab nota mama setiap hari tu macam kena sangat, menusuk kalbu. Kita pergi belajar pun, kita ingat mama punya pesanan tu yang atas bekal tu. Itu bukti dia sangat appreciate benda tu, dia tampal.
So walaupun begitu nampak simple, tapi anak visual akan appreciate benda-benda yang dia boleh nampak. Ibu B tadi sama juga dan punya anak yang sangat bermasalah sebab anak ini perlukan perhatian tapi ibunya tiada di sisi. Perlu perhatian ayahnya tiada di sisi. So dia jadilah anak yang buat perangai untuk untuk tagih perhatian ibu ayah dia. So jadilah macam-macam punya PL. Alright, tu anak visual. Kita tahu macam mana nak kenal, kita tahu macam mana nak tackle dia. Yang kedua, anak auditory. Anak auditory macam Hassan Hussein lah. Suka nyanyi, suka main alat muzik walaupun tak reti. Suka dengar, anak yang suka pakai earphone ni, anak auditory juga. Dia suka dengar kan, dia tak nak ada distraction, gangguan. Pernah anak saya yang second juga, dia auditory kinestetik. So yang part auditory ni pernah dulu dia minta headphone sebab berebut dengan kakak kan. Minta headphone, Umi boleh tak belikan headphone? Kata buat apa? Nak buat homework kalau tak pakai headphone, banyak gangguan lah. Dia suka belajar depan TV masa tu lah. So sekolah rendah. So nak selalu belajar depan TV, lepas tu orang duk sembang-sembang lah apa benda semua. Dia kata kacau. Bila dia pakai tu, dia fokus boleh buat kerja cepat siap. Then kalau kita lah tak tahu dia tu auditory, kita kata buat apa? Belajar elok-elok, perhabis dulu belajar. Nak tengok lepas ni. Nak nyanyi lepas ni. Nak buat apa pun buat lepas ni. Itu kita yang tak faham lah. Tapi bila kita tahu dia tu auditory tinggi, macam mana kita nak tahu dia auditory tinggi? Dia suka nyanyi-nyanyi. Suka sembang-sembang, suka nyanyi-nyanyi. So kita tahu bila auditory, ini saya boleh kata dia, kita boleh consider ia satu keperluan untuk dia belajar. Tak semua orang boleh fokus muzik sambil buat matematik. Ada orang perlu sunyi dan tenang gitu baru boleh belajar. Orang auditory, dia somehow dia perlu bunyi. So bilik dia kadang bunyi tazkirah, bilik dia kadang bunyi lagu nyanyi-nyanyi, kadang bunyi nasyid. Adalah benda dia pasang sambil dia buat kerja dia tu. Saya ingat kalau dengar tu kira bukan gangguan bagi kita. Mungkin bagi orang yang bukan auditory, dia akan rasa gangguan. Bagi yang auditory, dia akan rasa okey, lebih fokus. Dia akan lebih fokus dan performance dia lebih bagus. So itu auditory, visual auditory. Yang ketiga adalah kinestetik. Yang kinestetik ni yang tak reti duduk diam. Sana sini panjat, di situ sini. Orang kata jangan. Itu yang dia buat. Jangan panjat, dia panjat. Jangan sepak-sepak, itu dia buat dulu. So anak kinestetik ni dia physically aktif, kemudian dia cepat merajuk. Dalam hati ada taman. So saya nampak ayah si Hassan Hussein ni sebenarnya dia ada kinestetik juga. Tangan dia cepat je kan. Cuma kinestetik yang tak develop. Terbantut. Punya kinestetik tu sebab mungkin dia dalam pembesaran dia, ayah dia, atuk nenek dia jaga dia, bimbing dia. Ada kemungkinan masa tu dia sebenarnya nak main sebab dia kata duduk, diam. So tak termain lah, contohlah. So jadinya kinestetik dia pukul, dia merajuk. Ada kan dia merajuk yang Cik Suhai tunjuk tadi? Dia merajuk. Kau nak belajar lah macam mana lah. Bapak dia belah. Tu merajuk namanya. Orang yang suka merajuk, dalam hati ada taman ni, orang kinestetik. So dia memang senang lah sentap. Nampak ganas gitu. Ganas kan? Sebab dia physical punya orang. Dia nampak ganas gitu, sadu lah. Tapi kejap merajuk. Kau ni kan? Macam saya kaunselor di Unika Ilmiat. So Unika Ilmiat ni student belajar repair kapal terbang, repair helikopter, ada aviation management juga, ada licensing macam-macam untuk bidang penerbangan lah. So kita nampak budak tu sikit punya tough kan. Kejap-kejap merajuk, datang sesi kaunseling, nangis-nangis kan. Gaduh ngawek. So itu biasa. Jadi tapi, sentuhan dan pelukan nilai penting untuk kinestetik. Peluk jangan dulu. Tak adalah. Untuk case tadi lah. Peluk jangan dulu. Yelah. Maksudnya kita care dengan dia. Kita Yelah, tunjuk lah. kata kita care is good. Satu lagi, anak kinestetik dia makan memilih. Okay. Katalah dia suka pasta. Katalah dia suka pasta. Dia tak apa makan pasta tu 3 hari turut-turut tak ada masalah. Katalah dia suka laksa hari ni. Laksa esok laksa. Lepas tu nak laksa lagi. Kata macam itulah.
Anak Tapi saya nanti mak suka bapak dia mungkin akan terasa macam penat betul nak layan dia ni. Sebab yang lain kena makan benda yang sama. Dia ni nak makan satu jenis je. itulah. So dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang, saya pernah tahu semua orang request lain-lain punya menu. Kita balik kerja, ni nak ni kan. Saya kata, okey, hari ni Umi tak masuk dapur, kita pergi makan kat kedai. Boleh request. Okey, itu antara Pernah ada macam tu lah. solusi dia Pernah lah. ada macam tu. Itu solusi dia lah. Tapi pernah juga kita nak makan nasi dengan lauk semua. Yang seorang ni nak makan bihun tom yam. So kita buatlah sikit bihun tom yam untuk dia. Version tak pedas, kanak-kanak punya. Okey, tadi Puan Mayan ada tunjuk buku The Miracle of Haq Ini. Dan kita bertuah hari ini sebab saya akan menjemput sekali Ibu Melly untuk bersama dengan kita cerita sedikit. Subhanallah, Ibu Melly. Okey. Sebelum Ibu Melly Sahabat masuk, kita tengok lagi satu klip yang ingin saya kongsikan untuk sebelum kita jumpa dengan Ibu Melly. Okey. Baik Puan Mayana, nanti saya akan sambung dengan persoalan ni. Sebab di situ ada buat perbandingan dengan adik-beradik. Lepas tu dalam sama ini bukan soal belajar mengaji je. Ni belajar pun semua, maknanya dari segi akademik pun biasa jugalah. Dalam hal kewapaan hari ni pun kita nak anak kita pandai, kita nak anak kita belajar dengan berjaya. Tapi akhirnya tengok keputusan pun tak elok. Dengan malasnya, dengan dia suka pergi jalan-jalan bermain je kan. Sedangkan dia katakan contoh dia kinestetik kan, memang dia perlukan aktiviti. Tapi kita akan suruh dia belajar. Kau ni asyik tak belajar, malas. Tengok keputusan. Akhirnya rotan juga dia punya solusi. Jadi kita simpan dulu tapi persoalan perbandingan. Tapi tak jadi juga. Okay. Kita akan simpan, kita nak bersama dengan Ibu Melly. Apa khabar Ibu Melly? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Yana. Selamat berkenalan Ibu. Selamat berkenalan. Salam kenal Pak Suhail. Pak Suhail ya? Ya. Saya panggil Bapak apa Abang nih? Boleh, mana-mana pun boleh. Bapak pun tak apa, saya faham kalau di Indonesia. Bapak Suhail Bu. Biar Bapak Suhail. Oh ya. Ya Ibu, mungkin sebab ini kali pertama kita kenal Ibu. Kita pertama kali berkenalan. Mungkin Ibu boleh kenalkan diri sedikit, Bu? Ya. Saya Melly Puspitasari. Saya bekerja sebagai psikologis khusus untuk forensik dan klinikal. Saya bekerja di bagian narkotika nasional yang ada di Pulau Batam. Saya juga sebagai Silver Master Trainer dari NFNLP di bawah Dr. William Harton. And then ya itulah, ada sedikit buku kita coba-coba nak tulis tentang The Miracle of Haq. Tapi buku tu sangat baik lah Ibu. Sebab tadi bila disebut pasal anak kinestetik, anak ini perlukan pelukan, dan kena pula dengan buku Ibu tentang Miracle of Haq. Mungkin Ibu mau bercakap sedikit tentang pelukan anak kinestetik ni khususnya. Nah, sebelum itu saya nak tanya, hari ini dah berapa kali peluk anak kita? Ini soalan ni saya rasa belum terjawab lagi hari ini. Dah macam pengakuan dosa ya. Subhanallah. Tapi kalau Kak Yana tu dah yakin lah, anak tak nak lari lah dari bunda macam Kak Yana ni. Anak nak lengket terus kan. Subhanallah. Jadi sebenarnya tidak hanya nak kinestetis yang nak pelukan. Semua orang pun nak pelukan. Nak hak. Misal kalau kita tengok tonton sepak bola, kalau ada gol, apa yang dilakukan pemain? Dia nak lari, kemudian dia peluk kawan. Ya, betul. Ya tak? Atau kalau kita ada dapat kabar gembira, kita
hore gitu, macam kita ungkap ekspresi kegembiraan, yang kita cari apa? Kita cari seseorang nak kita peluk. Jadi sebenarnya pelukan itu bagian dari need ya, need. Jadi bagian dari sesuatu yang memang menjadi ekspresi dari seorang manusia. Nah, tidak hanya anak kinestetis, tapi yang visual, auditori pun nak dipeluk. Cuma perlu ada latihan, ada exercise. Kalau kinestetis memang dia butuh touching. Dia memerlukan touching. Dia need dia ingin sekali untuk di-touch. Tapi kalau untuk auditori dia tak begitu selesa. Tapi kalau dia dah dilatih, maka hak itu akan jadi sesuatu yang dia nak cari. Jadi kenapa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah macam Kak Yana tadi cakap, anak itu bagian dari nyawa, bagian dari diri. Kalau ada sesuatu yang kenapa kena sama anak, maka emaknya dulu yang nak, macam itu. Betul tak Kak Yana? Iya betul. Kita kalau ada anak dulu. Kalau ada anak yang sakit, emaknya sakit dulu. Anaknya yang jatuh, emaknya dah berasa nak luka macam-macam lah. Bagi yang bapak macam mana Ibu? Bapak sama. Kalau bapak-bapak yang kawan-kawan kita ni, bapaknya keren-keren. Great father lah. Kita perlu bicara nanti suatu masa, insya Allah kalau ada kesempatan, kita akan bicara tentang peran ayah. Sekarang, masa sekarang peran ayah itu banyak hilang. Nah, nanti kita tunggu Kak Yana ya untuk sesi berikutnya ya Kak Yana. Boleh insya-Allah. Boleh insya-Allah. Peranan ayah dalam pendidikan anak-anak. Oh best. Ya, boleh. Dalam tumbuh kembang anak. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah kalau kita dah tahu, dah sadar, dah aware anak itu bagian dari diri kita, maka kita tak akan lepaskan dia begitu saja. Tiap saat kita akan selalu berfikir macam mana supaya anak ini tumbuh dan berkembang melalui nilai-nilai yang baik. Kalau kita orang Muslim ya tentu dengan syariat-syariat Islam yang baik. Nah, adapun kalau kita lupa, maka kita akan kembali kepada ajaran Islam karena Islam itu dah komplit. Sehingga kita pun akan tengok anak itu menjadi bagian dari diri kita. Seringkali ada kasus, ada klien saya, kalau disuruh peluk anak, diminta ibu tolong peluk anak. Saya tak biasa peluk anak saya tak suka nak dipeluk. Berarti ada satu jembatan batin yang sedang putus. Karena ketika dipeluk, sebenarnya kita sedang merasakan apa yang terjadi di dalam lautan hati dia. Kita tahu anak ini sedang sedih, anak ini sedang happy, anak ini sedang ada masalah dengan pelukan. Kok bisa gitu ya? How come? Karena hubungan batin antara ibu, ayah dengan anak itu tak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi pelukan itu sebenarnya mempercantik jalan atau jembatan batin itu antara anak dengan ibu atau ayah. Nah, caranya macam mana? Kalaupun anak kita dah sekolah, dah umur, dah remaja, merasa segan nak dipeluk, kita bisa mulai macam ini. Saya cuba anak saya, namanya Farhan. Farhan, Mama hari ini merasa lemas. Boleh tak dapat energi dari Farhan? Energi macam mana, Ma? Boleh tak Mama pengen kali dipeluk sama Farhan?
mama ini misalnya kan kalau di Indonesia tuh lebay gitu kan, tumben-tumben kalau bahasa Indonesia tumben-tumben, kok biasanya nggak minta sekarang minta gitu kan, kalau bahasa anak-anak remaja Indonesia tuh lebay gitu. Ya tak apa, mulai sekarang mama pengen dapat energi dari Farhan. 1, 2, 3 mungkin agak segan, mungkin agak kikuk kaku, tapi keempat kelima dia yang akan cari kita, dia yang akan bilang, mama butuh energi, cobalah. Dan dengan pelukan itu, insya Allah kita pegang remote control untuk anak. Ya, Ibu dan Puan Mahiana ni ada satu soalan daripada Afifah Nasir. Adakah sifat anak-anak tadi boleh berubah mengikut umur? Mungkin mula-mula dia, contoh dia visual, tiba-tiba nanti dia berubah menjadi auditory. Kemudian nanti dia jadi kinestetik kan? Mungkinkah terjadi? Sangat mungkin. Kenapa? Karena sebenarnya visual, auditory, kinestetis itu adalah bagian dari preferensi sistem kita. Saya yang auditory, kemudian saya masuk fakulti untuk kimia. Bicara tentang zat-zat kimia. Saya tak punya kawan nak bercakap. Akhirnya saya cakap sama tabung-tabung kimia. Lama-lama saya pun diam. Sehingga itu pun bisa berubah. Jadi kita ini made in Allah. Tak usah khawatir, kita made in Allah. Kita sangat adaptable, kita sangat fleksibel dengan situasi apapun. Yang penting adalah Pemayana mungkin ada contoh kes yang berubah lah kan, maknanya dia mula-mula dia macam ni wataknya, kemudian berubah, ada ke? Ada, sangat ada. Saya bagi contoh saya sendiri, lebih mudah kan? Okay. Saya sebelum ni sangat kinestetik, sangat auditory lah. So yang kinestetik tu suka panjat. Saya pernah jadi outdoor facilitator, outdoor trainer juga. Sehingga tahun 2002 saya ada masalah jantung dan saya ada bateri. Saya pakai bateri pacemaker untuk support pumping jantung. So bila dah ada bateri tu, kita tak boleh aktif physically. So dari situ saya dah kinestetik dah kurang. Saya lebih kepada visual pula. So kita buat apa-apa kita nak kemas, kita cakap lebih jelas, lebih lantang, lebih kuat, idea spontan, cakap makin laju. So kita mengikut keperluan. Kadang ikut setting juga. Saya ada kawan yang dia sangat kinestetik tinggi, tapi kawan-kawan majoriti yang jenis melawar, pakai makeup, jenis tudung belit-belit, bling-bling. So dia yang selekeh tadi, selekeh, sorry lah. Dia yang istilahnya begitulah kan. Dia yang kinestetik, yang tak jaga sangat dari segi penampilan tu. Dia jaga janji, dia selesa. Gitu. So dia sedikit sebanyak, makin lawa, makin bagus penampilan dia. So boleh berubah mengikut keperluan. Macam Ibu Melly tadi kan, berubah mengikut keperluan. Boleh berubah juga mengikut apa yang kita fokus. Kita rasa auditory kita kurang, jadi kita tak berapa nak dengar orang cakap apa-apa kan. Macam mana kita nak ubah jadi auditory lebih bagus? Kita just testing. Contohnya masa hujan, kita testing dengar. Ini Tuan Hajimat punya cara. Cuba dengar dalam hujan tu ada berapa bunyi. Mungkin kita boleh detect 5, 6, 7 bunyi dalam hujan tu. Ataupun saya suka pagi-pagi cuba pejam mata dengar bunyi apa yang ada. Ada burung bukan satu jenis burung, ada beberapa jenis burung, bunyi macam cengkerik juga, bunyi kalau angin kuat bunyi daun dan berselisih tu kan. So sebenarnya itu pun boleh membantu kita meningkatkan daya deria yang itu. Kita boleh ubah kalau kita rasa ada keperluan untuk ubah. Kalau tak, kita just jadi diri kita dengan happy, dengan bahagia. Ibu Melly, mungkin kesempatan untuk kita berbual panjang tak begitu lama di sini kan. Sebab ini mungkin sekejap saja. Ibu pun sedang masih membeli belah ya. Sedang shopping. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Mungkin satu pesanan daripada Ibu Melly lah kepada semua penonton. Berkenaan dengan tajuk kita ini, wajarkah merotan anak-anak dalam mendidik? Okey. Kalau bisa dengan pelukan membuat mereka patuh, kenapa harus merotan? Pelukan itu lebih tajam
sifatnya untuk memperbaiki perilaku, attitude. Maka mulailah sekarang merancang perbanyak pelukan di dalam rumah. Karena tidak hanya pelukan itu untuk membuat orang tua bisa mengontrol anaknya, tapi untuk membuat orang tua memahami lautan isi hati dari anak tersebut. Dan yang jelas orang tua pun kalau mendapatkan pelukan anak setiap hari, setiap menit, maka orang tua pun akan lebih sehat secara fisikly. Secara jantung, orang tua lebih awet muda, dan ketika orang tua tidak ada, anak akan mencari orang tuanya. Anak akan berada di home yang sweet home. Anak tidak akan mencari home di luar rumah dengan berbagai macam hambatan-hambatan persoalan-persoalan. Maka pelukan dapat membuat home sweet home dan jembatan batin orang tua dan anak akan terjalin dengan sangat mesra. Ya, terima kasih banyak Puan Meli. Ya, Ibu Meli. Saya ingat ini next time boleh jemput Ibu Meli ni. Kena jemput Ibu Meli lah untuk kita berbual panjang lagi Bu ya. Terima kasih banyak Bu untuk bersama dengan kita. Kita insya-Allah akan habis lagi sekitar 10 minit. Saya pun terima kasih Kak Yana, Pak Suhel sudah diundang, sudah di-invite, sudah diajak join di sini. Saya rasa aduh rezeki hari ini jumpa sama dua orang yang hebat-hebat. Amin. Doa Ibu Meli. Amin. Okey, terima kasih banyak Ibu. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Akan ketemu lagi Ibu Meli insya-Allah. Ketemu lagi insya-Allah. Okey, yuk. Kita sambung balik kepada perbincangan kita tentang perbandingan tadi. Membandingkan anak-anak. Membanding-bandingkan anak. Okey. So, yang bandingkan anak tu sebenarnya bila pergi banding-banding apa jadi? Hati anak akan terluka kan? Kenapalah tak jadi macam kakak kau? Kenapa tak jadi macam abang kau? Adik kau ni macam ni. Kenapa tak boleh ke jadi macam adik? Itu bapak dia cakap kan. Tak boleh ke kau jadi macam adik kau ni? So yang itu sebenarnya bukan buat keadaan itu bertambah baik, bertambah jernih. Dia buat hati anak itu semakin jauh. Bak kata Ibu Meli tadi, jambatan batin antara ibu bapa dengan anak jadi patah lah. Jambatan tu dah runtuh. So bila berjambatan tu dah runtuh, nak jaga keharmonian itu memang jadi sangat susah lah sebenarnya. Melainkan dia balik-balik dan minta maaf, harmonikan keadaan, dia akan jadi okey. So apa akan jadi bila dibanding-bandingkan? Dibanding-bandingkan kita nampak ni situasinya sudah dewasa kan, anaknya dah besar. So kalau kata contoh anak-anak masih kecil dalam umur sekolah rendah macam itu dan dibanding-bandingkan, kemudian anak ni sentiasa dimarah, ditengking, dipekik dan sebagainya, dia mungkin ada kesan fiziologi anak itu macam contoh ada tak di kalangan anak-anak kita yang kencing malam walaupun sudah dah jali 3, dah jali 5. So kadang-kadang anak-anak yang kencing malam ni sebenarnya bukan sengaja dia nak kencing malam. Tapi dia adalah kesan dari segi psikologi impact yang dia ada. Mungkin dia pernah kena tengking depan orang, lepas tu dia rasa self-esteem dia sangat rendah. Confidence level dia sangat rendah. Dia rasa jauh hati. Dia rasa macam orang ni mak sayang, orang ni mak sayang lebih lagi, kita ni siapa macam mak tak sayang kita je. Atau ayah asyik marah kita je, orang lain tak marah pun. Kenapa je kita je kena ni? So bila dalam keadaan macam tu, dia boleh sebenarnya terkencing malam. Oh itu itu adalah suara-suara dalam diri dia lah yang tak lontarkan. Ya, reaksi fiziologi dia sebenarnya. Dia rasa cemas, tiba-tiba ada anak yang kencing malam. Ada anak yang ada nightmare. Tiba-tiba dia bangun, terpekik ke, nangis ke. Kemudian bila dipuja, dia tidur balik, sambung balik. Kadang episod mimpi tu boleh bersambung-bersambung. So dalam cerita pasal mimpi macam-macam dan mimpi tu orang kata mainan tidur kan. Okey, tak apalah, kita bukan kisah nak kisahkan tafsir mimpi. Cumanya dalam mimpi yang kita belajar dengan Prof Aziz, apa emosi kita yang kita ada dalam mimpi tu. Itulah emosi kita yang sebenar di luar mimpi.
Maksudnya katalah hari tu kita sedih sebabnya adalah macam-macam benda kita sedih. So kita tidur malam tu kita mimpi benda yang sedih-sedih. So kita bangun kita teringat benda yang sedih tu. So dia refleks emosi kita. Sebenarnya mimpi apa pun, apa emosi kita dalam tu. Kalaulah mimpi tu entah apa-apa kan, panjat gunung terjun, pasal apa benda semua kan, kena kejar lah dan sebagainya. So kita macam mana kita rasa? Kita rasa wow, happy, seronok, teruja sebab boleh sliding atas gunung, terus masuk sungai, contohlah. Betul. Itu mimpi saya tu waktu kecil-kecil. Wow, subhanallah, macam link berenang gitu. laju. So tengok apa emosi kita dalam mimpi tu. Kalau emosi kita bagus, then sebenarnya tak ada isu lah. Kita just enjoy the happy moment in life. Tapi kalau dalam mimpi kita takut ke, sedih ke, ada trauma ke, ada apa, sebenarnya di luar mimpi kita mungkin ada isu-isu begitu yang perlu dibantulah sebenarnya. Jadi bila anak nak bercerita tentang mimpi, kita kena bagi perhatian jugalah. Daripada situ kita boleh tahu. Boleh, kita boleh layan Psikologi dia. Layan tu, tanya, habis tu macam mana? So kita boleh excited tanya dia, suruh dia explain. Itu dari segi bonding pun ya, dari segi anak nak meluahkan pun ya. Tapi yang kita boleh fokus adalah apa emosi dia dalam mimpi tu. Kalau emosi dia bagus, then kita just feel excited macam gitu je lah. Kalau emosi dia agak kurang menyenangkan, takut ke, apa ke kan, cemas ke, menggigil. So mungkin ada isu yang di luar dari tidur ni, isu seharian ni yang sebenarnya ada benda buat dia takut. Contohnya cikgu nak tasmik sifir, kita belah habis hafal sifir kan. Kita 7, 9, 8 tu susah sikit. Contohlah. So kita malam tu kita tidur mimpi kena kejar, lepas tu kita jadi takut, lepas tu kan benda semua kan. Dan anak cerita lah mimpi semalam, malam tadi kan Umi macam ni. So mimpi tu okey lah, dia mainan tidur. Cuma ada apa dalam mimpi tu? Kakak rasa apa dalam mimpi tu? Rasa macam mana? Rasa takut ke rasa apa? Kita boleh tanya dia. Oh okey, semalam ada benda yang kakak rasa takut tak? Takut, sangat risau sangat. Dia boleh terkeluar cerita, sebenarnya cikgu nak tasmik sifir tapi belum lagi. Macam tu lah. Ni kita ada soalan juga. Kita ada soalan daripada Badrul Hisham. Ada tak senarai semak untuk kena pasti jenis-jenis anak ni? Sebenarnya ada. Jelas, yang lebih jelas dari sinilah buku comel ni. Dalam buku Seronoknya Mendidik Anak dengan kaedah NLP, dalam ni kita sediakan profiling. Macam contoh ibu ayah, dia boleh buat profil dia, tanda-tanda sekejap buku surat. Macam lah orang tu ada pegang buku je, tunjuk buku surat. Tak apa, nanti buku surat 30. Dia boleh dapatkan. Nanti kalau nak buku boleh cari Cik Suhal pun juga. Boleh kontak saya pun boleh juga. So dia boleh. Macam mana cara mengenal profil. Nampak? Mengenal profil ibu ayah, ibu bapa. So kita tanda-tanda, ada scoring dia dan kita tahu kita visual ke, auditory ke, kinestetik ke, digital ke. Digital ni bukan gadget-gadget tu tau. Digital ni adalah deep processing. Satu lagi kita ada profil mengenal profil anak. Mengenal profil anak ni kalau anak tu sekolah rendah, Darjah 5, Darjah 6, dia dah boleh buat sendiri dah sebenarnya. So bila dia buat, kita tengok benda sama, cuma soalan dia saya kecilkan konteks, skop dia, skop budak-budak nak pilih persatuan dan sebagainya lah, skop yang kena dengan dia punya daily life. So dari situ, kalau misal kata kita tahu anak tu macam mana kan, then saya bagi contoh muka surat 51 ni. Ini sangat menarik. Ibu ayah sangat suka yang ini. Mana nak tunjuk? Cara anak-anak belajar. So anak visual belajarnya lain caranya. Anak auditory lain, anak kinestetik lain, anak digital lain. Anak digital ni dia loading lambat. Kita cakap apa-apa, apa dia? Tak faham lah. Cikgu ajar macam tak dapat lah. Tapi end up budak ni dia score dalam kelas. Exam result bagus. So kalau jenis yang dia kata dia tak faham lah, dia sebenarnya perlu lebih banyak rangsangan buat otak dia lebih berfikir laju. Dia macam ni lah. Orang visual loading dia cepat. Ni kan kita loading terus full load.
So okay, cepat orang visual. Orang digital, dia loading lambat. Dia punya loading tu lambat nak dapat tu. So dia rasa bela-bela gitu. Yang membantu dia adalah tengok dia punya second score. Kalau second score dia visual, dia kena banyak tengok gambar. Banyak tengok YouTube ke, nak tengok buku ke, banyak jenis buku, nak kena tengok Google dulu ke, Google Image ke. Dia tengok banyak, baru ni. Kalau dia digital dan auditory, dia kena banyak dengar, banyak dengar explain. Dia belajar, lepas tu dia ajarkan kawan. Sambil-sambil dia ajar, aku sebenarnya baru faham bila aku ajar kau. Ataupun dia minta cikgu ajarkan dia, kawan ajarkan dia jadi lebih mudah. So orang digital, processing dia lambat. Dia perlu dibantu oleh dia punya second deria yang preference tu, yang kuat. So dia akan cepat dapat apa yang dia nak lah. Ini buku yang dimaksudkan oleh Pemayana. Ini buku yang comel. ditulis sendiri. Dengan ada latar belakang apa tu? Itu hand puppet Minnie Mouse. Hand puppet Minnie Mouse. Buku ni insyaAllah selepas pada ni kalau siapa yang berminat boleh dapatkan, saya dah letakkan link. Boleh terus message dekat situ. Dan ada satu lagi buku yang Pemayana ada menulis kan. Buku yang ini kan. Yang ini, ya betul. Ini sebenarnya saya salah satu daripada 29 penulis dalam tu. So apa yang penulis-penulis semuanya adalah NLP practitioner. Kita belajar NLP dan kita praktikkan NLP dalam kehidupan. Kemudian macam mana impact dia. So NLP tu apa ya? Ya betul. Saya pun lupa nak tanya. Saya mungkin dah tahu tapi orang lain mungkin ada pertama kali dengar kan. Okey, ini untuk penonton semua. Sahabat-sahabat semua, cuba letak pen dulu kalau pegang pen lah. Buat macam ni sama saya. Ready? Neuro, linguistic, programming. Cik Suhali ikut tak ni? Saya ikut tapi saya tak tunjuk. Okey, semula lagi sekali ikut semua baru kita boleh belajar. Okey. Neuro. Okey, neuro. Linguistic. Programming. Alright, bagus. Okey. Itu kenapa kita buat macam tu? Okey. Neuro adalah neuron proses yang berlaku dalam kepala otak kita ni. Dan otak kita sentiasa memproses kan? Walaupun kita tidur, dia memproses sebenarnya. So, dia proses apa? Dia proses semua info, maklumat yang didapat dari alam ini. So, macam mana kita dapat info, maklumat semua tu? Kita dapat info, maklumat semua tu melalui semua deria yang kita ada. So, ada VAKOG kan, ada visual, mata kita melihat, ada auditory, telinga kita dengar, ada kinestetik, sentuhan, ada olfactory, bau kan, gustatory, rasa, bau dan rasa. So, dia ada 5 deria utama. So, kita sebenarnya yang membezakan kita dengan orang lain adalah deria dominan kita tak sama. Kita guna mana satu deria dulu. So itulah datangnya profil. Contoh orang yang guna deria mata dulu. Dia suka tengok, dia suka tengok benda cantik, dia suka nampak lawa, dia suka nampak handsome, segak, dia kemas sebab kalau tak semak mata dia tengok. So itu orang tu namanya orang visual. So orang visual contohnya kita bagi satu baju gaya kan, nanti nak gaya. Kita pilihlah baju gaya yang dah ada sebab gaya kat rumah je kan. Okay. So banyak-banyak baju gaya tu mana satu yang attract mata kita dulu. Contohlah yang kelabu asap hijau lumut tu ke, ataupun yang warna purple terang cantik tu kan. So orang visual akan pilih warna terang sebab dia attract mata dia dulu. So itulah NLP. N tu adalah neuro. Linguistik adalah bahasa. Bahasa yang kita cakap, sama ada bahasa tu verbal ataupun bahasa tu non-verbal. Non-verbal tu boleh jadi bahasa badan, ekspresi muka dan sebagainya. So yang verbal tu, kalau kita kata contoh dengan anak, kita kata Umi sayang adik. Dengan Umi sayang adik. Umi sayang adik. So lain-lain, adik dah masuk sobat adik kan. Okay, sekejap. Hai. Okay. Biskut dah siap. Okay, nanti Umi tengok. Kita rasa nanti berbuka. Okay. Alright. Dia ajak buat projek hari ni, projek cookies.
So dia buka YouTube, cari sendiri resepi, lepas tu ajak Umi sebenarnya buat. Umi kata Umi ada live, ajak kakak boleh tak? Okey, dengan kakak lah. Dah buat tu semua. So anak yang suka buat-buat ni, anak kinestetik, dia banyak guna gederia rasa ni. Bau dan rasa. So dua tu combine dalam kinestetik juga. So cookie dia dah siap lah tu. Semalam buat cookie juga. Tak apa, Umi jangan buat apa-apa. Adik cari sendiri resepi. So dia search YouTube, carilah. Kita buat. Lepas tu, ya Allah, bila dah bakar kan. Dia ajar bakar dalam kuali, panaskan api 5 minit, tutup. Lepas tu dah siap tu kita letaklah tray yang dah ada tu, tutup lagi. 15 ke 20 minit. Buku-buku tengok, weh, kenapa apa dah jadi? Semua penyek, lepel. Kata, okay, cakap dengan dia, there is no failure, only feedback. Maksudnya next time tak boleh gunalah. Resepi ni sucks, dia kata. So resepi ni tak boleh pakai. Adik boleh delete lah resepi ni dari buku. Nampak dia ada satu buku khas tulis resepi. Suka masak, suka cooking, suka buat eksperimen tu. Itu anak kinestetik. Senang merajuk. Kena pandai-pandai jaga hati dia. Banyak peluk, banyak pujuk. Subhanallah. Bila anak kita berbeza-beza kan. Anak kita ni kan bila berbeza-beza dia punya boleh kita katakan peribadi dia, watak dia kan. Bila berbeza tu maknanya cara kita melayani setiap anak tu pun berbeza lah maknanya kan. Dia bukan boleh pukul rata. Objektif sama, cuma cara dia kadang ada sikit uniqueness lah. Kalau anak visual kita bagi sticky note, tepek-tepek tu, itu lagi suka. Kalau anak auditory kita pujuk, kita puji. Walaupun apa yang dia buat tu okey, kita banyak puji lah. Kita banyak puji, so hati dia lebih berbunga, telinga dia sedap dengar apa yang kita puji kan. So balik pada yang tadi visual, apa nama? Linguistik ni bahasa kita. Okay. Contohnya orang visual dia kata, wah cantiknya. Nampak okey tak? Kalau orang, contoh cikgu cikgu kat sekolah, dia ajar-ajar, apa tu dia tanya, faham tak apa cikgu ajar? Ada cikgu lain tanya, nampak tak apa cikgu ajar? Cikgu lain pula tanya, dengar tak ni apa cikgu ajar? So lain orang dia suka guna line vocab. Kalau kita perhatilah. So sebenarnya itu kita dah boleh tengok itu dari segi language lah. Satu lagi programming. Programming adalah tingkah laku ataupun perlakuan kita. Kalau kita fikir secara contohnya kinestetik kan. Orang kinestetik dia nak aktif je. So bila dia fikir dia nak aktif, bahasa-bahasa yang dia guna, linguistik dia adalah jom, excited, wah seronok, dia ni main. So itu bahasa-bahasa excited dia. Kemudian dari segi behavior dia tak reti duduk diam. Dia cari excitement. Anak saya yang tadi ni si Salma Marisa nama dia, baru darjah 3. So Salma ni dia kadang kita nak testing buat live sebab tak faham, tak reti kan. Dia sibuk nak live juga. Pernah saya record hari tu sekali, dia cerita macam mana nak lukis. Okay, so lukis, lepas tu memang masa tu ada sengit-sengit sikit lah. Dia kata tak apa, kalau kita lukis buruk sikit tak apa, yang penting to have fun. So tu tagline dia. Kalau nak tengok boleh cari dalam saya punya Facebook. Yang penting to have fun. So fun tu, excitement tu adalah anak kinestetik punya cerita. So neuro, linguistic, programming adalah sebenarnya itu adalah kita. Semua orang ada kinestetik punya elemen. Semua orang ada NLP punya elemen dan sejauh mana kita praktikkan dalam diri kita. Dia ada, itu basic kita nak faham NLP lah. Dia macam kalau kita ada software untuk macam Cik Zuhai buat design dan sebagainya, dia software kan, kita boleh design. So NLP ni software of the brain. So kita nak jadi orang yang berimpak tinggi, kita nak jadi orang yang ke depan dan memberi influence yang bagus. So apa benda yang kita patut ada. Dan so kita boleh fokus je apa yang kita nak. Dan kalau kita buat tu tak jadi, then apa nama? Dia ada satu andaian NLP, dia panggil tiada kegagalan, cuma maklum balas. It's okay. Kalau tak jadi, itu cuma feedback, kita buat lain pula nanti. So dia itulah NLP, basically itu NLP.
dia bagaimana untuk kita capai apa yang kita nak dalam hidup dengan lebih mudah lah sebenarnya. Okey. Kita pun sudah menghampiri, sebenarnya dah lebih dah sejam. Jadi Okey. kita berbalik kepada soalan kita sesi hari ini. Wajarkah merotan anak? Okey, kalau kita balik kepada hukum asal, sebenarnya Rasulullah ajar anak kamu solat umur 7 tahun, lepas tu boleh rotan dalam umur dia 10 tahun kalau dia tak solat. Hukum asal sebenarnya boleh. Cuma apa niat kita masa kita merotan? Niat kita, kalau niat kita untuk mendidik, niat kita untuk menghubungkan kasih sayang dengan anak, dididik kita nak bawa anak kita ke syurga, sebenarnya ada banyak alternatif lain yang kita boleh guna sebenarnya. So kalau kata kita boleh guna cara yang lebih bagus, macam contoh Ibu Meli cakap tadi, kalau kita boleh peluk untuk lembutkan hati anak dengan benda-benda yang baik, kenapa perlu guna rotan? Kita ada alternatif yang lain. Dan satu lagi, saya ambil berkat rotan juga di rumah masa anak-anak tengah besar, sekolah rendah, darjah 1 sampai darjah 6. Itu ke masa untuk mendisiplinkan anak. Cara saya, tak tahulah cara orang lain bagaimana. Cara saya gantung rotan tu bagi visible. Kita cakap lah rotan ni sebenarnya Rasulullah suruh rotan kalau anak dia tak solat umur 10 tahun. Tapi takkan nak tunggu 10 tahun dulu kan. Dan kita pun tunjuk dakwah bilhal. Kita ajak solat jemaah sama-sama dekat rumah, makan sama-sama. So jadinya kalau ada lah PN sikit, kita kata tu. Kita tunjuk je. Ada orang dah terus behave. Bayang-bayang, saya nampak bayang-bayang keberkatan rotan tu ada walaupun rotan tu tak pernah kena sesiapa. Kita gantung je just to show that kita ada disiplin lah sebenarnya. Ada benda boleh, ada benda yang sebenarnya tak boleh. Terpulang pada ibu ayah, cara yang terbaik untuk didik anak-anak, dan paling penting banyak buku sebenarnya boleh rujuk. NLP salah satu cara. Parenting kita sebenarnya perlu belajar sebab anak sekarang tak sama macam zaman kita dulu. So belajarlah. Carilah ilmu, top up skill dan sebagainya so that kita boleh objektif utama kita untuk bawa anak-anak kita, keluarga kita ke syurga, insya-Allah. Semoga kita tercapai impian kita itu, insya-Allah. Ya, dalam zaman sekarang pula untuk belajar ilmu parenting ni dia dia banyaklah sumber kan. Betul. Online ada, buku ada kan. Maknanya kita kena menambahkan ilmu pengetahuan. Kena cari. Kemahiran ni perlu dilatih Dia bukan sekadar tahu je, betul? Kena belajar, kena apply. Kena apply kan Puan kan? Kena belajar, kena apply. Kalau belajar aja tak jadi juga. Tak jadi juga. Dan antara juga mungkin ruang-ruang untuk siapa yang nak belajar dengan pemayanan ni, dia ada buat kelas juga Puan kan? Bengkel yang ini. Oh, besok kita ada. Ini besok sempat lagi nak register. Saat live kita buat FB group, close group FB live. Ini pasal kenali potensi diri melalui tarikh lahir. So, ini bukan tilik nasib tau. Betul. Ini ramai adalah orang mungkin salah faham. bagaimana kita nak kenal potensi diri kita menggunakan tarikh lahir. So kita akan buat kiraan tarikh lahir. Kita ada potensi apa dalam diri kita. Macam contoh dalam psikologi, dalam kaunseling kita guna contohnya inventory kejaya. So orang tu ada kod kejaya dia, 3 kod kejaya. Contohnya kejaya dia ada enterprising, dalam kejaya dia ada social, dalam kejaya dia ada artistik contohnya. So dia boleh kerja dalam bidang-bidang tu dan dia selesa sebab kena dengan jiwa dia. So sama juga dalam PN ni, psikonumerologi, kita tahu potensi kita dan kita boleh groom lagi potensi tu dengan lebih baik dan kita jadi orang yang lebih berpotensi dan boleh memberi impact lebih bagus kepada the whole world, insya-Allah. So best sangat. Kalau nak boleh register. Ada satu lagi kan program kau tak silap saya yang ini. Hari Sabtu minggu. Oh sorry. Ini hari Sabtu minggu depannya. Bukan besok, hari Sabtu lagi satu. Yang tu esok 2 Mei. Yang ini 2 Mei first tadi 2 Mei. Esok pukul 10. Okey. Dan satu lagi 9 Mei. Ini saya belajar dengan Dr. Azur Hashim. Saya pernah belajar dengan Khadijah Ibrahim juga. So ilmu tentang bagaimana mengenal potensi kita dari tulisan tangan dan signature.
tanda tangan. So sebenarnya kita kata kita tak confident, sebenarnya elemen apa boleh tengok dalam tulisan kita, apa yang boleh kita improve. Contohnya kita tak berapa nak kreatif tapi kita dalam dunia kreativiti ni lah buat design dan sebagainya contohlah. So kita nak lebih kreatif dan elemen apa boleh adjust dalam tulisan kita untuk lebih kreatif. Kita rasa kita ni low energy dia selalu kan, nak tambah internal energy. So what element to look for? So sangat best macam signature juga. Signature macam contoh itu adalah kita punya self branding. Signature macam ni kita kata okay, tak apa. Kita tahu dia sesuai untuk position mana kalau kerja. So kalau kata kita staff, kita HR mencari pekerja, then tanda tangan boleh seolah-olah memberi gambaran kasar terhadap bagaimana orang yang minta kerja tu. Okay. Dia tahu dia proaktif ke, dia reaktif ke, dia jenis yang banyak cakap je tak buat, ataupun dia jenis yang pemikir, ataupun dia jenis sesuai duduk jadi frontliner, duduk dekat barisan depan. Ada orang yang langsung tak sesuai dekat depan tapi bos nampak dia asyik senyum, muka cantik, letak dekat depan. Tapi communication wise dia bukan jenis orang macam tu. So sebenarnya ilmu grafologi sangat best sebenarnya. Saya sendiri banyak belajar dari grafologi ni. Ada elemen tanda tangan yang saya adjust berbanding dulu. Ada tulisan yang kita adjust juga berbanding dulu. Okay. Ada testimoni juga. Anak saya dulu yang sulung sekarang dah form 4. Dulu masa dia darjah 6, ada isu matematik. Tak faham, cikgu ajar gini, cikgu garang lah berbenda kan. Cikgu garang marah orang lain tapi dia yang terasa. Okay, so bila saya tengok tulisan dia bulat, cantik, tersusun aja. Orangnya ada sistematik, bagus dari segi tu. Dari satu segi yang lain, orang macam contoh M, bulat kan, N, bulat, H, bulat. Orang tulisan bulat ni, dia sebenarnya procedural learner. Dia kena belajar A baru faham B, baru faham C, baru faham D. Bila ada contoh dia tak pergi kelas ke, ataupun dia pergi toilet masuk lambat, cikgu dah skip banyak kan. So dia dah lost, dah tak faham. Bila dia tak faham, dia rasa the whole subject tu dia lost. Dia kena ulang balik dari mana yang dia tertinggal, then dia akan okay. So ada lagi satu jenis, tulisan tajam-tajam. M, H, N, tulisan yang loop depan tu kan, loop atas tu. So kalau tulisan dia jenis yang tajam-tajam, contoh M, tajam atas, N, tajam atas. Orang yang tajam ni, dia sharp learner. Orang sharp learner, bagilah tajuk A, tajuk Z, tajuk B, tajuk J, tajuk K. Tak ada masalah pada dia. Dia analitika tinggi, dia sinkronize dalam ni dan dia akan faham. So soalan saya, siapa yang cemerlang? Procedural learner ke sharp learner? Agak-agak. Sharp learner. Dua-dua lah kot. Orang yang berjaya, yang cemerlang selalunya orang yang rajin. Okay. Kau faham tapi kau tak belajar kan? Tak jadi juga. Yalah, betul lah. Kalau kita jenis yang lambat faham pun tapi kita konsisten, kita belajar, kita rajin, kita dapat. So basically dua-dua ada kelebihan. Cuma kalau kita rasa aku ni lambat tangkap lah, macam tak faham. So kita tajamkan sikit bahagian tu. So tu sama masih bulat-bulat tapi bahagian MH and tu kita tajamkan sikit atas dia so that otak kita lebih analitikal. Nanti tinggi kita senang faham. Mana perubahan tu cukup menarik. So sebenarnya sangat best. Terima kasih banyak Puan Mahyana yang saya kenal ni dalam kelompok ahli-ahli psikologi, kaunseling. Awal tahun ni kan kita bertemu kan. Kita sama semeja sebenarnya belajar psikologi. Orang tu dekat sebelah. Rupanya orang ni sangat hebat penulis kepada buku Amar. Biasa je, tak adalah hebat sangat. Kita orang kata mana boleh bagi arwah manfaat Amar kita yang bagilah. meninggal dekat Turki tu. So ini penulis dia sebenarnya. Orangnya hebat, terkejut saya. Sebelah saya penulis buku Amar tu kan. Macam wow. Dan apa nama ni, saya ingat banyak saya belajar hari ni untuk yang sesi kita ni. Dan juga daripada Ibu Nelly tadi. Ibu Nelly pun memang banyak memberikan input. Meli. Ibu Meli Ibu Meli. Terima kasih banyak kerana banyak sangat input yang kita dapat belajar. Dan saya rasa memang tak cukup lah masa ni. Dah telajak pun 15 minit.
Tapi Allahu Alhamdulillah Akbar. pengalaman yang menarik dan insyaAllah kita akan bertemu lagi mungkin kalau ada kesempatan lain lah Puan. Dan Okey, bagi siapa yang insyaAllah. berminat tentang buku tadi ataupun program, saya akan war-warkan dalam page saya ni, page Muhammad Suhail, dan insyaAllah kita bertemu lagi dalam Sembang Petang akan datang. Dan itu saja. Terima kasih Puan Mayana. Sama-sama. Terima kasih juga Cik insyaAllah. Suhail jemput saya. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Waalaikumsalam nanti. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.